Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman mudilla lahu faman hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala Sayyidina Muhammadin habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa ala alihi wa sahbihi atakharil ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam ni, diberikan kita taufik dan hidayah dapat kita bersama-sama menyambung kuliah 2 mingguan ini. Semoga apa yang dapat disampaikan ini menjadi natijah dalam kehidupan kita, beramal dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini daripada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, para ulama yang tunggu pada kita, dan orang-orang yang menyampaikan ilmu ini dari masa ke semasa. Semoga kita diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 minggu lalu kita dah mengupas tentang perkara yang berkaitan dengan syirik, iaitu sifat-sifat orang yang mensyarikahkan Allah, orang yang menduakan Allah SWT, menyatakan ada kuasa lain daripada Allah Ta'ala. InsyaAllah malam ni kita lihat pada tajuk yang baru, itu tentang kafir. Apakah yang dimaksudkan dengan kafir, dan bagaimana seseorang itu boleh duduk dalam golongan kafir, dan apakah kesan-kesan orang kafir ni dalam kehidupan mereka. Jadi perkara ini penting, sebab kafir ini dia termasuk dalam perkara berkaitan dengan akidah, perkara utama. Perkara utama dalam Islam itu ialah akidah, iman. Kita dah terangkan dulu, Islam itu dibagi pada 3, iaitu iman, Islam dan ihsan. Dan ketiga-tiga ini adalah perkara yang berkaitan dengan kafir, kufur. Jadi kita akan terangkan. Kalau dalam kitab yang ditulis oleh Ustaz Datuk Ismail Kamus ni, dia menjelaskan kufur itu ada 3. Ada 3. Yang pertama dipanggil kufur jahli. Kufur ni, kafir ni maknanya orang yang enggan, orang yang menentang apa perkara yang di sebalik tentang iman. Apa yang dibentang oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, maka dia tentang. Itu maknanya kafir. Satu lagi makna kafir itu ialah enggan. Enggan maknanya dia tak nak buat apa yang Allah Ta'ala suruh, walaupun dia orang Islam. Bila diperintahkan, maka dia enggan. Sama macam iblis. Bila Allah Ta'ala perintahkan kepada dia supaya tunduk patuh kepada Adam, sujud pada Adam, lalu dia enggan.
Wa iskulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah Ta'ala perintahkan kepada makhluk di langit sujud patuh tunduk kepada Adam, sebab aku nak jadikan Adam ni sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan Adam ni khalifah di atas muka bumi. Lalu semua makhluk di langit itu, malaikatnya, jinnya, iblisnya, semua patuh kecuali iblis lah. Apatah lagi ketua iblis tu namanya Azazil, dia tidak mahu tunduk dan patuh kerana dia kata, kenapa aku mesti hormat kepada orang yang dibuat daripada tanah, min tina, daripada tanah, sedangkan aku buat daripada api. Standardnya. Maka Allah Ta'ala kata, aba wastakbara, dia enggan dan dia takbur. Dia enggan dan dia takbur, wa kana minal kafirin, maka Allah Ta'ala kata engkau ni termasuk dalam golongan yang kafir. Sebab apa? Sebab dia enggan. Dia enggan untuk tunduk patuh pada Adam. Jadi banyak lagi lah ayat Quran menerangkan tentang sifat orang yang enggan itu termasuk dalam golongan yang kafir. Jadi kafir itu bermaksud orang yang menentang, satu lagi orang yang enggan. Menentang maknanya bersifat berlawanan dengan iman. Beriman dengan Allah, dia tak nak beriman dengan Allah Ta'ala. Beriman dengan malaikat, dia tak nak beriman dengan malaikat. Itu makna dia menentang. Enggan maknanya apa yang Allah Ta'ala perintahkan dia tak nak buat. Suruh semayang tak nak buat, suruh puasa tak nak buat. Itu makna enggan. Nanti kan kita kupas perbezaan-perbezaan di antara enggan dengan menentang ni. Jadi kufur ni ada 3. Yang pertama dia panggil kufur jahli. Jahli makna jahil, bodoh. Dia kufur daripada awal sebab kebodohan dia, sebab mak bapak dia dah kapiak, kan? Hindu ke, Buddha ke, Nasrani ke, apa dah Majusi ke daripada awal, maka dia di atas kebodohannya, maka dia ikut apa yang dibuat oleh keturunan dia, mak bapak dia. Ataupun boleh kita katakan kufur warisan, kufur keturunan. Sedangkan Nabi kata semua kita ni kullukum yuladu ala fitrah, semua kita ni dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci bersih. Maka mak bapak dia lah akan menentukan sama ada dia jadi Majusi atau jadi Nasrani atau jadi Islam. Jadi kalau dia jadi kafir dengan sebab keturunannya di atas kebodohan dia, itu dipanggil kafir jahli. Sebab dia tak nak bertanya. Sampai ketua dia tak nak bertanya orang, orang ni orang Melayu ni, orang Islam ni, dia semayang macam ni. Dia tak nak ambil tahu. Kenapa semayang macam ni? Kenapa menyembah Tuhan yang Esa? Dia tak nak bertanya. Dia tak ambil tahu. Maka dia kufur dalam keadaan kejahilan dia. Yang kedua dipanggil kufur juhdi ataupun ibadi, iaitu orang yang kufur nikmat. Dia takut dengan sebab pangkat dia, dengan sebab kehebatan dia, dengan harta dia, maka dia tidak mahu mengikut ajaran Islam. Dengan sebab itu, mana dipanggil kufur juhdi. Orang yang tak nak beriman dengan Allah dengan sebab dia takut hilang dia punya pangkat. Ini yang terjadi kepada bapa saudara Nabi lah, Abu Talib. Abu Talib ni ialah
bapa saudara yang sangat sayang pada Nabi. Tapi sebenarnya yang paling sayang pada Nabi itu bukan Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab. Sebab waktu Nabi lahir, dialah yang menyembelih, mengorbankan 100 ekor unta. Sayang dia kepada anak buah dia ni. 100 ekor unta banyak oi. Terlampau sayang dia dekat anak saudara dia Muhammad ni. Tapi dialah yang bapa saudara yang pertama menentang Nabi. Tapi Abu Talib ini, walaupun dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala, dia tetap menyokong Nabi. Dia tetap memberi sumbangan, melindungi Nabi. Bila orang-orang musyrikin Mekah, orang-orang kafir Mekah membuat tawaran-tawaran, maka Abu Talib lah jadi orang perantara dia. Ya Muhammad, sesungguhnya pemimpin Mekah ni jumpa aku. Mereka telah bermesyuarat, bersidang. Maka dia minta pada aku, beritahu engkau supaya memberhentikan ajaran Islam ni. Maka Nabi kata, walaupun diletakkan di kananku matahari, di sebelah kiriku, tangan kiriku bulan, nescaya aku tidak akan mengikut kehendak mereka. Aku tetap akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka kata Abu Talib, kalau begitu engkau buatlah apa yang engkau hendak, aku akan melindungimu. Maknanya dia sokong, dia beri perlindungan, tetapi dia tak beriman. Sebab apa? Sebab dia kafir juhdi, kafir ibadi. Takut dia punya jawatan dia hilang. Sebab dia ketua Mekah, pangkat dia. Makna kalau dia sokong Nabi Muhammad, dia masuk Islam, dia akan hilang jawatan. Ini dipanggil kafir juhdi. Kita mungkin sekarang ni orang tak sampai peringkat tu lah, tapi orang takut nak buat Islam, takut tak dapat projek. Itu yang masalah, kan? Kehilangan pangkat, kehilangan pengaruh. Ini sangat ini dipanggil akhlak, kufur akhlak. Tadi saya kata Islam tadi, iman, Islam dan ihsan. Iman ni kita menjaga rukun iman, keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhirat, dan juga qada dan qadar. Orang Melayu kata untung baik, untung jahat. Kalau kita tolak semua ni, bermakna kita menjadi seorang yang kafir. Ataupun kalau daripada awal kita tak beriman, kafirlah. Kafir sama ada dia kafir jahli, ataupun satu lagi ni kafir hukmi. Kalau dia orang Islam, dia menerima rukun iman itu seadanya, 6 tu dia percaya, tapi dalam masa yang sama dia menolak rukun Islam. Kita nak semayang, apa semayang bukan dapat faedah. Bila dia kata dia enggan, dia menolak dengan enggan. Menolak dengan malas lain. Kalau dia menolak dengan enggan, semayang ni tak ada faedah kita semayang, itu mana dia enggan. Enggan kepada perintah, baru makna jadi kafir. Tapi kalau dia menolak dengan sebab malas, engkau bila lagi nak semayang, nak solat, kalau a life begin 40, kan, kehidupan bermula 40 tahun, nanti aku umur 40 aku barulah aku bertobat, nanti aku semayang. Itu dia berdosa besar. Berdosa besar. Dia tak kufur, dia tak akan jadi kafir, tetapi dia berdosa besar. Tapi kalau sepanjang hari berdosa besar, macam mana? Nabi kata orang yang mengekalkan makruh, dia jadi haram.
orang yang mengekalkan yang haram, dia jadi kafir. Kan berat tu. Bainal kufri wan nifaqi taraka salah. Nabi kata, di antara kafir dan munafik ialah meninggalkan solat. Kalau orang tu meninggalkan solat, sama dia jadi kafir atau dia jadi munafik. Kedua-dua berat. Sebab dalam Quran kata, innal munafikun kafirun. Orang kafir tu, orang munafik tu kafir. Kalau dia enggan, dia menolak dengan sebab dia tak ada kuasa, dia tak ada daya, dia malas, itu jadi hukum dosa besar. Dosa besar, bukan dosa kecil. Apa perkara pun, kalau 5 hukum ni kita tolak, hukum wajib, hukum syarak. Hukum syarak kita ada 5 kan? Wajib, sunat, haram, makruh, harus. 5 hukum syarak ni. Walaupun kita menolak yang makruh, kita kata ini makruh, engkau jangan ini makruh. Alah, makruh tak makruh, kuasa aku. Itu jadi kafir. Sebab apa? Sebab dia menolak di atas enggan. Tapi kalau kata engkau ni makruh, engkau ni alah, nanti aku, InsyaAllah lah aku akan tinggalkan. Contoh mengukuk lah kan. Besok nanti aku tinggalkan lah. Itu je. Dia tak dapat apa-apa. Dosa pun tidak. Tapi dia tak dapat pahala. Tapi kalau dia kata, sibuk makruh-makruh. Apa yang paling susah nak nak terdarah apa ke apa, suka hati akulah. Walaupun makruh. Sebab dia enggan. Enggan di atas hukum itu. Hukum syarak tu. Maka dia jadi kafir. Walaupun benda tu makruh. Sebab apa? Makruh tu hukum syarak. Begitu juga benda sunat. Kan? Sunat bersedekah, kita kata. Lepas tu dia kata, alah, apa nak beri sedekah? Mengambilkan harta? Mana dia enggan? Enggan, kafir. Tapi kata, aku macam nak sedekah, aku hidup pun susah. Maka dia tidak dapat apa-apa. Maka dia tidak dapat pahala. Dan dia tidak ada dosa. Pasal benda tu sunat. Tapi kalau dia enggan di atas perkara sunat sebab dia hukum syarak, maka dia jadi kafir. Kena boleh faham tu. Walaupun hukum tu harus. Harus maknanya kalau tak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Harus. Nak makan harus. Kan? Maka kita kata harus engkau makan, sebelum kau pergi engkau makanlah dulu. Harus kau makan untuk alah, harus tak harus kau kasih akulah. Tu makna dia enggan di atas hukum. Berat Mana enggan di atas hukum hukmi ni, hukum syarak, bermakna dia jadi kafir. Tapi kalau dia menolak di atas sebab-sebab yang munasabah, kalau benda tu wajib, dia jadi dosa besar. Kalau benda sunat, dia tak dapat pahala. Kalau benda yang benda yang makruh, dia tak dapat apa-apa. Yang harus pun tak dapat apa-apa. Boleh faham kan? Satu lagi ialah kufur hukmi ni, orang yang menentang apa yang ada di dalam Quran, menghina Al-Quran. Atau orang yang menentang dari sudut iman. Kita ambil contoh zaman Rasulullah. Bila Rasulullah tak nak meneruskan dakwah, walaupun dia ditawarkan, Rasulullah ditawarkan supaya kalau meninggalkan ajaran Islam ni, meninggalkan dakwah ni, Nabi ditawarkan menjadi raja di Mekah. Ya Muhammad, kamu akan menjadi Al-Malik, jadi raja di Mekah. Kalau engkau nak jadi orang yang kaya, kami boleh kumpulkan harta di Mekah ni bagi pada engkau supaya kau jadi kaya, asal kau dah bawa Islam ni. Kalau engkau bawa Islam ni pasal engkau nakkan
Perempuan yang cantik-cantik, kami boleh sediakan perempuan cantik untuk engkau. Tapi jangan kau bawa Islam ini. Kalau engkau fikir kau bawa Islam ini sebab kau ada gangguan mental, majnun, ada masalah mental, maka kami boleh sediakan tabib yang hebat-hebat untuk ubat kau. Nabi kata, aku bukan bawa Islam ni nak jadi raja. Aku bukan bawa Islam ni pasal nak jadi kaya, pasal nakkan perempuan. Aku tidak gila. Di situ Nabi tegas. Kemudian bila Nabi pula ditawarkan, ditawarkan, dia panggil tasamuh. Yang Muhammad dia kata, kalau begitu kita bertasamuh, maknanya betul ansur lah. Tahun ini engkau dan pengikut engkau menyembah Tuhan kami. Tahun ini sembah Tuhan berhala. Tuhan yang ada dekat apa? Dekat Kaabah tu ada 360 berhala. Yang 4 dia besar. Al-Lata, Al-Uzza, Al-Asab, An-Na'ilah. Ada 4 yang besar. Lain tu semua dalam tu ada 360 berhala. Jadi tahun ni sembah Tuhan kami. Tahun depan, next year, kita sembah Tuhan kau pula. Kita tolak ansur. Nabi tidak. Itu ayat Quran. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Aku akan tidak sembah apa yang kau sembah dan kau tak akan sembah apa yang kau sembah. Bagi engkau agama engkau, bagi aku agama aku. Ini dipanggil akidah. Kufur hukmi. Orang yang menentang Islam dari segi iman. Jadi Nabi tak nak, mana boleh kompromi iman. Afaman tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil kitab. Adakah engkau ni nak beriman separuh dengan apa yang aku perintah dalam kitab Al-Quran, ataupun engkau nak terima separuh? Tak boleh, Tuhan kata. Orang Islam kata tak boleh masuk suku. Ambil separuh. Mana yang ada untung ambil, mana tak ada untung tak ambil. Tak boleh. Sembayang ni macam boleh tahan sikit. Tutup aurat ni leceh lah. Lemas lah tutup aurat ni, pakai tudung kan. Jadi ambil separuh, beriman separuh. Pergi haji, pergi haji okey. Tapi bila nak buat hukum Islam, orang melakukan jenayah, ni berat sikit ni kata. Tak sesuai nampaknya hukum ini. Itu lain. Itu kita bincang nanti, perkara yang membatalkan iman. Yang ini macam mana kedudukan kita boleh jadi kafir. Dengan sebab kita menolak apa yang ada dalam rukun iman. Rukun iman ni bukan kata tolak 1, tolak 6 baru jadi kafir. Kita percaya pada Allah Ta'ala, percaya pada malaikat. Malaikat ni tak percayalah. Tolak 1, habis semua. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab Al-Quran, percaya semua. Tapi Al-Quran, ni buat hukum ni aku tak percaya dalam Quran. 0.3% tak percaya. Hancur semua. Dia berkata 6 tolak 1 ada, kita ada 5 lagi iman. Dalam Islam 6 tolak 1 kosong, 6 tolak 0.1 0.1 pun kosong. Matematik dalam Islam tak sama dengan matematik dalam ilmu hisab. 6 tolak 1, 6 tolak 2 ke tetap kosong. Alah, aku bukannya tolak semua, aku tolak sikit je. Aku tolak hukum hudud je, lain aku terima. Walaupun hukum hudud tu 0.1% dalam Quran, dia tetap merupakan perkara yang disebut dalam Quran.
Maka menolaknya bermakna menolak seluruh. Udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islam tu seluruhnya. Tak boleh masuk sikit-sikit. Saya ambil contoh lah. Saya dah beri contoh juga belum dekat sini. Orang Melaka ni terkenal dengan masak apa? Asam pedas. Asam pedas. Kita nak masak asam pedas, kan? Kalau kita nak ukur Islam tu kena sama rata, tak betul. Orang Melaka ni masak asam pedas. Adakah bahan-bahan asam pedas itu semuanya sama saja dia punya bilangan dia? Tidak. Asam pedas apa yang sedap? Ikan apa? Ikan pari. Abang, ikan apa? Ikan tonggol masak asam pedas. Ni bukan orang Melaka ni. Orang Melaka. Macam orang Melaka. Ikan kembung. Ni apa? Ikan parang. Nampak? Semua cita rasa berbeza-beza, kan? Tapi bila masuk asam pedas, dia tetap menjadi asam pedas. Katalah kita nak ikan pari masak asam pedas. Ikan pari sekilo, cili sekilo, bawang putih sekilo, bawang besar sekilo, belacan sekilo, asam jawa sekilo, daun kesum, daun lima purut sekilo, minyak sekilo. Agak-agak jadi tak asam pedas? Tak jadi. Walaupun kita nampak benda tu nak sama, kan? Tapi kenapa asam pedas tu jadi sedap? Sebab dia mengikut cita rasa dia. Ikan pari sekilo, cili kering 20 tangkai, bawang besar 10 biji ataupun 5 biji, bawang merah 10 biji, bawang putih 5 biji, belacan sejoring, bakar sikit, asam jawa seketul, segumpat. Nak sedap sikit masuk daun kesum. Last sekali dah masak. Apa nak masuk? Garam, kan? Garam secukup rasa. Cuba tak masuk garam, jadilah bujang lapuk. Tak, nikmat dia terlebih garam pula. Begitulah hukum hudud. Hukum hudud ni dia sedikit saja. Dalam Quran, ayat menyebut hukum hudud ni 0.1% je. Sama macam asam pedas. Kalau tak ada hukum hudud, bermakna negara tidak boleh diselamatkan. Sebab Allah tak sebut nakala minallah. Hukum aku ni ialah untuk nakala minallah, untuk menjaga seluruh alam. Walaupun dia 0.1%. Dia macam garam. Dia menyedapkan cita rasa kita. Begitu juga makanan dalam tudung. Makanan, terletak makanan-makanan. Apa yang menyebabkan makanan itu selamat? Tudung ni walaupun dia fungsinya tak berapa banyak, tetapi dengan sebab tudung, orang percaya makanan dalam tu selamat. Itulah hukum Islam. Walaupun dia kecil, tetapi sebab dia melindungi. Dia lindung sembahyang kita, dia lindung puasa kita, dia lindung keluarga kita, dia lindung aurat kita. Semua lindung dengan sebab hukum hudud yang jaga 5 perkara. Jaga akal, jaga akidah, jaga akal, jaga apa? Sama jaga agama, jaga akal, jaga keturunan, jaga harta, dan juga jaga agama ni tak boleh murtad, akal ni tak boleh marah, tak boleh berzina, dia jaga keturunan, tak boleh mencuri, jaga harta. Satu lagi jaga apa ni? Ada 5. Walaupun 5 saja, tetapi dia menjaga seluruh kehidupan kita. Sebab itulah mana-mana negara yang tak menjalankan hukum Islam ini, kita tengok hancur.
Hancur. Bunuh tiap-tiap hari bunuh. Kalau kat Eropah tu rogol, bunuh, jenayah biasa. Di Amerika lagi lah. Berlaku satu perdebatan di Khartoum. Di antara Maulana Al-Maududi dengan Bernard Shaw di Khartoum, Sudan. Pada tahun 1960-an tak silap saya. Bila Sudan ditakluki oleh British, Bernard Shaw ni di atas pentas mencabar mana-mana cendekiawan ulama-ulama Islam untuk berhujah dengan dia. Dia cabar. Yang datang tu ulama-ulama, orang agama yang hebat-hebat dengan tie-nya, dengan coat-nya, dengan apa semua. Tiba-tiba bila Bernard Shaw cabar, seorang pun tak berani. Naik satu orang, Al-Maududi, Maulana Al-Maududi, berasal daripada Pakistan. Pakai kain pelikat putih, dengan baju apa tu, baju Pakistan tu. Dia sanggup menerima cabaran tu. Orang kata yang tu, ini kau nak lawan ni Bernard Shaw ni tu ni. Engkau pakai kain pelikat, dengan baju apa tadi? Mana boleh lawan ni? Ini yang teror-teror ni pun tak berani lawan. Dia naik atas pentas. Dia beri 3 hujah. Saya ingat 2. Yang pertama dia kata, saya mendapati Al-Quran ini bukan satu kitab, satu buku yang akademik. Sebab di situ tidak ada huruf besar, tak ada huruf kecil, tak ada nokta, tak ada koma, tak ada tanda tanya, tak ada tanda seruan. Bagaimana sebuah kitab yang dikatakan hebat ini tidak ada nilai-nilai akademik? Maka saya dapati bahawa kita Al-Quran ini kita tidak boleh standarkan dia sebagai kitab rujukan. Apa kata Al-Maulana Al-Maududi? Dia kata itulah hebatnya orang Islam yang diajar oleh Allah Ta'ala, bahawa walaupun mereka tidak diletakkan huruf besar, huruf kecil, tanda tanya, tanda seruan, koma, nokta, mereka boleh membacanya dan memahami ayat-ayat itu. Berbanding dengan orang yang bertamadun macam kamu, yang terpaksa diletakkan nokta, koma, tanda tanya, tanda seruan, huruf kecil, huruf besar, supaya kamu boleh faham tentang apa yang kamu tulis. Kami tidak. Kami diajar kehebatannya, walaupun tak ada tanda tanya, kami bila baca kami tahu di mana nak tanya. Kami tahu di mana nak berhenti, di mana nak sakta, berhenti sekejap, koma lah. Di mana ayat yang tentang kezaliman, ayat tentang azab Allah Ta'ala ditinggikan suara, mana ayat yang tentang hikmah dilembutkan suara. Kami tahu, sebab kami diajar oleh Allah. Kamu terpaksa diajar dengan tanda-tanda itu, baru kamu boleh jadi pandai. Terduduk Bernard Shaw. Dia ingat dia hebat betul. Rupanya Maulana pakai pelikat ni lebih hebat dari dia. Lepas tu dia kata, yang kedua dia kata hukum Islam ni zalim. Orang yang mencuri dipotong tangan, orang yang berzina disebat. Satu kezaliman pada manusia. Maka kata Maulana Al-Maududi, tuan, dia kata, saya tidak mau memberi contoh kepada seluruh Amerika. Saya ambil contoh satu bandar saja di Amerika, bandar New York. Dia kata, bandar New York saya tidak mau ambil selama setahun. Saya ambil dalam sehari, dia kata. Satu bandar New York, sehari berlaku kes pembunuhan beratus-ratus, berlaku kes rogol beratus-ratus, kes rompakan beratus-ratus, dengan sebab tidak menjalankan hukum Islam. Kamu menjalankan hukum yang kamu fikir patut, tetapi dia tidak berlaku
penyelesaian dan kesan. Kami tidak mau ambil satu bandar dan tidak satu hari. Kami ambil satu negara, Arab Saudi, dia kata. Satu negara Arab Saudi. Bukannya satu hari, bukan satu tahun, 20 tahun diperintah oleh Al-Malik Faisal. 20 tahun. Selama 20 tahun Islam berjalan, hanya 5 tangan saja yang dipotong. Dan tidak ada yang dibunuh. Mana ndak? Satu hari dalam satu bandar, beratus-ratus kena bunuh, beratus-ratus kena rompak, beratus-ratus kena rogol. Dengan 20 tahun, satu negara hanya 5 tangan saja kena potong. Tuan nak yang mana? Kan kita sebut satu Amerika macam mana lah, Illinois-nya, dengan apa tu, Chicago-nya, kan, dengan Los Angeles-nya, dengan Texas-nya, Las Vegas-nya. Terduduk Malaysia, tak boleh. Sebab hukum kami ialah mencegah sebelum dia berlaku. Bila saja dengar potong tangan, dia rasa takut. Cuma orang yang betul-betul dia enggan, dia memang terror, dia memanglah profession dia merompak, orang tu layak dipotong tangan. Bukan semua orang boleh dipotong tangan dengan sebab dia mencuri. Bukan semua orang boleh potong tangan. Orang yang mencuri, bukan semua boleh potong tangan, tak ada. Tapi secara umum dalam hukum Islam, mencuri potong tangan, itu umum. Tapi bila dia ada rang dia, ada akta dia, ada bil dia, dia sudah berbeza. Mencuri macam mana yang dipotong tangan? Oh, curi seluar dalam. Tok Bomo ni hawa. Dia kata, muka kau ni berjerawat banyak, jadi aku dah jampi, tengok-tengok dalam geluk ni, hendaklah kau basuh muka kau dengan seluar dalam perempuan, dia kata. Tapi syaratnya kena curi seluar dalam tu. Wah, dia percaya ke Tok Bomo ni. Dia pun curilah seluar dalam perempuan, sidai-sidai. Orang perempuan pun dengan bangganya menyidaikan dia punya seluar dalam tu. Dicuri, kemudian kena tangkap, bawa masuk mahkamah. Boleh tak potong tangan? Tak boleh. Sebab benda yang dicuri itu nilainya tidak sama dengan apa yang dipikirkan. Tak boleh curi, tak boleh potong tangan. Sebab apa? Nilainya terlalu sedikit. Nampak tak? Walaupun mencuri itu berdosa, hakim kata mencuri berdosa, kamu tak boleh potong tangan, kamu dikena takzir, penjara 3 bulan pasal curi seluar dalam. Ataupun seorang masuk dalam satu rumah, dia berkata, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tuan rumah tak ada rupa, tuan rumah ni, mak dara ni mandi. Orang ni pun masuk dalam rumah nak hantar barang. Tiba-tiba dia tengok atas meja rumah orang tu, ke atas bendul ke atas para ke apa, ada serutas rantai. Maka dia curi. Boleh tak dia potong tangan? Tak boleh. Memang nilainya tinggi rantai tu, tetapi tempat benda yang dicuri itu, pertama dia tak ada niat nak curi, yang kedua tempat itu bukan tempat yang selamat untuk disimpannya barang kemas. Patut dia tahu kat mana? Dalam almari bilik kan. Kalau dia curi dalam bilik tu, betul tak dia nak mencuri? Betul. Boleh potong tangan. Ataupun orang tu mencuri waktu malam, dia curinya bawang, dia curinya cili, beras, kampit, dibawa balik rumah dia. Boleh tak potong tangan? Tak boleh. Sebab dia dalam keadaan daruriah, dia darurat, dia nak beri anak dia makan, dia dah hilang akal, dia curi. Tapi perbuatan tetap berdosa. Tapi tak boleh potong tangan, dia boleh dikenakan takzir. Tapi kalau dia pergi bank, dia bawa senapang, pistol, walaupun pistol air sekalipun dia menyamar, kalau dia mencuri, boleh tak dia potong tangan? Boleh potong tangan. Tu kena faham.
Kena faham. Jadi bila Maulana Abdul ni cerita terangkan macam tu, benda show tak cakap apa kehebatan Islam. Maka dia kata apa? Kalau begitulah Islam, saya harap tuan-tuan semua yang Islam ni berpeganglah dengan Islam. Tapi dia belum tentu masuk Islam. Sebab apa? Sebab jiwa dia tadi tak ada hidayah daripada Allah Ta'ala. Tak macam satu Profesor Garaudi, dia Perancis. Profesor Garaudi ni kehebatan dia lah dari segi teologi. Dia buat kajian tentang teologi ni, tentang keagamaan, tentang roh. Dia buat buku tentang roh ni, buku tentang roh, tentang kematian, benda ada roh ni, dia tulis lah ikut kajian dia. Satu hari dia pergi Nigeria, ni Afrika ni. Nigeria ni 45% Islam, 55% Kristian. Sebab tu Nigeria, dia punya presiden dia tahun ni Islam, akan datang Kristian. Perdana Menteri gitu juga. Dia macam Lebanon sama. Lebanon dia punya orang Islam ada 55%, orang Kristian ada 45%. Dia bergila-gila. Kalau 4 tahun ni presiden dia Islam, Perdana Menteri dia Kristian. Tukar. Kalau presiden dia Kristian, Perdana Menteri dia Islam. Dia macam tu. Tapi kita kat Malaysia tak boleh. Orang Cina tak boleh jadi menteri besar. Tu kena faham lah. Jadi dia pergi Nigeria. Sampai Nigeria dia pergi kawasan pedalaman. Berpuluh-puluh batu masuk dalam. Ada satu perkembangan orang Islam. Dan masjid dia tahulah tuan-tuan, masjid Afrika. Duduklah dia dekat masjid tu, dia berborak dengan Pak Imam ni. Dia pun ceritalah, Pak Imam pun ceritalah tentang roh, tentang Islam, tentang roh, kematian, apa jadi. Dia kata dalam hati dia, apa yang orang ni bincang lebih hebat daripada apa yang aku tulis sebagai buku. Sampai dia ditilik sebagai profesor. Lepas tu dia tanya Imam tadi, macam mana tuan boleh tahu? Saya Islam. Saya diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Kami ada kitab Al-Quran dan kami ada hadis. Jadi kami diajar tentang perkara-perkara yang gaib. Dia kata kalau Pak Imam duduk ulu ni terror pada aku, yang dekat bandar tu lagi hebat. Beriman dia, masuk Islam dia. Maka namanya Ismail Garaudi. Tuan-tuan cari, ada satu buku dia, Ismail Garaudi nama dia. Nampak tu? Ini kehebatan. Bagaimana kita melihat kepentingan akidah itu. Orang bukan Islam ni, kalau kita terangkan akidah betul-betul, insya-Allah dia boleh. Dia masa jenis degil ni, kemudian kita pula tak jual teladan yang baik. Kan? Jadi orang pun bukan Islam nak tengok kita sebagai teladan, tak ada. Jadi itu dipanggil tadi kufur hukmi, di atas keengganan. Ini bahaya. Tapi kalau kita kufur dengan sebab nikmat, lain. Kufur nikmat yang Allah Ta'ala berikan, kita kufur, kita jadi orang yang sombong, orang yang bongkak, itu dia berdosa besar. Akhlak dia tak bagus. Itu namanya ihsan dia tak bagus. Tapi kalau dia enggan dengan sebab akidah dan enggan dengan sebab Islam tadi, dia menolak rukun Islam, dia menolak rukun iman, maka dia menjadi orang yang apa Allah Ta'ala sebut, faman lah yang hukum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ada 3 ayat ni. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak mahu menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala, tidak mahu berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, faulaika humul kafirun, maka dia jadi orang yang kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut lagi, faman lam yahkum bima anzalallah
faulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, maka dia jadi orang yang zalim. Dan yang ketiga, faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan apa yang aku telah turunkan, perintahkan, maka dia jadi orang fasik. Maka dalam ayat Quran disebut innal fasikun kafirun, innal zalimun kafirun. Sesungguhnya orang fasik itu kafir dan orang zalim itu pun kafir. Betul? Fasik macam mana? Zalim macam mana? Zalim maknanya kita tidak meletakkan satu perkara pada tempat yang betul. Sepatutnya hukum itu begini, kita tidak letakkan pada tempat yang betul. Itu makna zalim. Kita buat contoh yang tak berapa bagus. Contoh, beli peti sejuk. Sedangkan kita tahu dekat rumah kita tak ada api, tak ada elektrik. Kemudian bila dah tak ada elektrik, tak boleh, peti sejuk tak berfungsi. Maka kita letak dalam peti sejuk itu kasut, baju, jadi almari. Itu mana zalim. Kita tidak meletakkan pada tempat yang betul. Kalau dah tak boleh pakai, dah tak ada elektrik kat rumah, berilah kat orang lain, jual lah. Kan? Jadi dia masukkan kasut, dia masukkan slipper, dia masukkan kain, baju dalam tu, itu menunjukkan tak betul. Ataupun tempat kasut kita, letak tempat kasut, tapi tempat kasut kita buat tempat letak buku. Jadi dah tak kena. Sepatutnya wakaf di tepi-tepi jalan itu dijadikan tempat untuk menunggu bas ataupun teksi. Tapi dijadikan tempat itu tempat dia melepak. Lepak ni asal perkataan Inggeris lepak. Mari kita parking kat sini lah. Lepak jadi lepak lah. Mereka kata lepak. Lepak macam lock up lah. Asal perkataan lock up, kunci kan, lock up. Jadi orang Melayu lock up jadi lock up. Lock up. Orang Islam kata torchlight. Asalnya perkataan torchlight, lampu picit. Tapi dah juga ni tercelait. Apa benda tercelait ni? Oh, betul torchlight. Orang Sarawak simpan barang atas kabat. Saya kata kabat ni apa? Almari. Oh, cupboard. Dia kabat. Tak apalah kan, asal faham. Jadi kita kena jaga-jaga tentang perkara yang berkaitan dengan iman ini. Baik. Begitu juga kalau kita menghina nabi-nabi, rasul-rasul, menghina kitab-kitab Al-Quran, walaupun kita tidak hina dari sudut perkataan, kita menghina dari sudut perbuatan, itu juga boleh menjadi kita kufur. Contohnya ambil Al-Quran itu buat tempat buang air, tempat alat istinja, tak boleh. Menghina. Kita conteng kalimah Allah, conteng nama-nama Nabi Rasul dalam keadaan yang tidak senonoh. Itu makna menghina. Itu juga jadi kafir. Ataupun kita mempermain-mainkan hukum Allah Ta'ala, mempermain-mainkan istilah-istilah. Ini kadang-kadang orang kita dulu selalu macam tu kan. Itu somang radin, besok makan ikan sardin. Jadi kalau dia buat lawak dengan sebab dia tak faham, tak apa. Tapi kalau dia lawak dengan sebab menghina, itu berbeza. Macam saya kata semayang, kalau dia malas, dia berdosa. Tapi kalau dia enggan, dia kafir. Begitu juga dengan mempermainkan
perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Engkau ni heboh nak buat hudud potong tangan, nanti jadi buat tom yam. Ada saya dengar lebih buat tom yam dia, ambil tangan potong tangan buat tom yam. Mana cakap gitu kan, seolah-olah satu penghinaan kepada hukum Islam. Sebab kita sebenarnya tak dipahamkan dengan betul tentang hukum Islam ni. Kita dimomokkan dengan ketakutan. Sebab tu orang Islam sendiri, orang bukan Islam ni takut dengan hukum Islam, sebab kita tak faham kan. Kalau Maulana Maududi ada kita punya pahaman macam Maulana Maududi tadi, saya rasa selamat. Bukan Islam pun boleh faham. Kalau dia tak nak buat pun dia boleh faham. Hebatnya hukum Islam. Selamat. Tapi sebab apa kita sendiri takut? Apa kita nak takut kalau kita bukan pencuri? Apa yang kita nak takut kalau kita bukan pezina? Apa yang kita takut kalau kita bukan peminum arak? Dia tak perlu takut. Tapi kalau perkara yang berkaitan dengan jalan raya, double line, nak lawak nak potong tak potong, itu hak kita. Ya Allah Ta'ala beri 5 tadi tu hak Allah Ta'ala. Nyawa tadi satu, agama, nyawa, keturunan, akal, harta. Ini Allah Ta'ala. Agama milik Allah, keturunan milik Allah. Allah yang memberi kita keturunan. Harta Allah Ta'ala yang berikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dengan harta yang aku beri ni, dengan infak ni, dengan rezeki aku beri ni, kau kena infak. Harta milik Allah. Allah Ta'ala menentukan, nahnu narzuku, kami memberi kau rezeki. Tuan kata, siapa boleh ada jaminan bahawa, contohlah si Hairi yang dia pun sampai, dia boleh bagi jamin tak besok dia nak ontau kereta orang? Ataupun dia hari bilang, ya Allah, adalah kereta rosak. Tak ada kan? Kalau ada, kita bombat dia. Tak ada. Tak ada. Mana rezeki tu bukan kita yang tentukan. Kita buka kedai makan, boleh tentu ke orang datang kedai kita? Belum tentu lagi. Sebab Allah Ta'ala yang menentukan rezeki, bukan kita. Kita nak pergi buang air besok pagi pun kita tak dapat tentukan. Siapa sini boleh bagi jamin pukul 5.30 dia bangun pergi berak? Aku garanti 5.30 pagi aku bangun mesti buang air besar. Dia pun duduk dalam tanda daripada pukul 5 suku sampai pukul 6 tak keluar-keluar. Sebab itu bukan di atas ketentuan kita. Sebab tu orang tu kata ajal, maut, jodoh, semuanya di tangan Tuhan. Nak kahwin lagi satu, macam mana dah jodoh? Suka lahiri dah jodoh. Nak buat macam mana ustaz? Rezeki Allah. Kata Rabu Labi, dia bedal orang tua tu punya makanan. Dan rezeki Allah. Jadi di atas kepercayaan itu boleh meletakkan kita jadi orang beriman. Tapi kalau kita enggan percaya, itu kita boleh jadi seorang yang kafir. Ini bahaya. Bahaya dalam tindakan, bahaya dalam perbuatan. Kalau kita tak keluar cakap, kalau kita dengan perbuatan pun, dia boleh membatalkan kita punya syahadah kita, membatalkan iman kita. Kalau kita tak nak buat, kita diam, kita buat tak tahu. Tapi itu selemah-lemah iman. Sebab Nabi kata, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran. Kemungkaran ni bukan maknanya kita nampak orang buat bersiap-siap berdoa, bukan. Mungkar maknanya orang yang tidak mau solat, orang yang tak nak puasa, orang tak nak tutup aurat, orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah, itu makna mungkar. Man ra'a minkum mungkaran, kalau kamu lihat orang buat mungkar, fasallatahu biyadi, hendaklah kamu gunakan kuasa kamu, biyadi, dengan tangan kamu. Tangan ni maknanya kuasa lah. Kuasa maknanya orang yang diberikan kuasa. Orang bunuh saudara kita, kita tak boleh dengan suka-suka pergi ambil pistol. Kau telah bunuh adik aku, aku tembak kau, bam.
Tak boleh. Kuasa maknanya biadi itu orang yang diberikan kuasa. Kalau kamu tak boleh dengan kuasa, fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau kamu tak boleh tegur dengan kuasa kamu, gunakan lidah kamu. Makna bercakap. Nasihat. Ad-dinu nasihat. Nasihat. Bagi nasihat. Tak baik kau buat macam ni. Kau tak boleh macam ni. Ini taman. Kan? Yang taman ni rumah dekat-dekat. Ini tak sesuai lah kau buat macam ni, buat macam ni, macam ni. Dengan lisan kita. Fa'in lam yastati', kalau kamu tak mampu juga dengan kuasa yang ada, dia tak mampu nak tegur, dengan lisan pun tak boleh nak tegur, fa biqalbi. Nabi kata hendaklah dengan hati. Hati maknanya berdoa lah. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong doa apa semua. Kan? Ataupun dalam hati kita, kenapa lah kau buat macam ni? Kita cuma dalam hati saja. Agak-agak anakku tak ada macam tu. Maka Nabi kata fazalika adhaful iman. Itulah iman yang paling rendah sekali, paling dhaif. Jadi kita sebagai orang Islam, kita pilihlah nak jadi orang Islam yang kuat ke, nak jadi Islam yang dhaif. Kalau kita ada kuasa, kita gunakan kuasa kita untuk mencegah kemungkaran. Tak boleh dengan lisan, ataupun dengan kata lain, ulama kata dengan tulisan. Tulis. Kan? Sekarang ni ada SMS, ada WhatsApp. Kita SMS kat dia, tak bagus kau buat macam ni, macam ni, macam ni. Tapi kalau diam je, lalu je tengok Amoy tu pakai seluar pendek. Amoy pakai seluar pendek, bulan puasa pula tu kan. Allah, tak boleh nak tegur. Tegur, Moy, ni bulan puasa lalu pakai seluar pendek tak bagus tu. Apa salahnya? Tak apa pahala. Tapi Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tangan terbuka. Jadi tak kena dengan apa yang ada dalam hati, apa yang ada di mulut, apa yang ada dalam perbuatan. Tak sama. Sebab itu iman, para hukama kata al-iman, apa dia al-iman? Tasdik biqalbi wa takrir bilisani wa yu'mal bil amali. Iman itu tasdik biqalbi, hendaklah kamu membenarkan dalam hati. Apa yang Allah Ta'ala perintah mesti benar dalam hati. La ilaha illallah mesti ada dalam hati. Takrir bilisani, berikrar, menyatakan dengan lisan. La ilaha illallah, dalam hati pun la ilallah, pada mulut pun la ilaha illallah. Kemudian wa yumal bil amali, dengan perbuatan kita beriman dengan perbuatan, melakukan apa yang diperintahkan. Maknanya kalau suruh semayang, semayanglah. Tapi kalau hati dia beriman, mulut kata ya, tapi perbuatan tidak, itu tak ada iman. Kalau ada orang kata alah iman tu dalam hati, apa yang heboh-heboh, makna dia tak faham. Ada satu artis dalam televisyen, Awi lah, senang Awi. Dia cakap dulu, kenapa kita nak ni pasal ini, iman ni pulang pada masing-masing. Iman pun dalam hati. Kenapa lah kalau dia nak buat apa tu, pulanglah dia. Yang penting iman dalam hati. Siapa ajar dia ni? Awi ni siapa ajar dia? Ustaz mana yang ajar dia? Tak ada ustaz mengajar dia, dia pandai sendiri. Tak boleh. Iman tu 3. Hati, mulut dan perbuatan. Dia mesti sama, seiring. Dalam hati tak boleh lain, mulut kata lain, perbuatan lain tak boleh. Kalau dia pakai tutup aurat, pakai tudung pun boleh tentu lagi dia buat baik. Kan ramai cakap gitu tak? Dia telah melaksanakan apa dia perintah. Yang dia buat tak baik itu bukan sebab di atas perintah Allah, tapi di atas nafsu dia. Dia dua yang berbeza, dua perkara yang berbeza. Jadi kita kena jaga bab iman ini. Perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu jadi kufur. Ingat setakat tu. InsyaAllah kita sambung minggu depan. 2 minggu lagi. Bab akidah ni kena jaga betul-betul. Kena betul-betul, kena pegang betul-betul.
Sebab dia lah indikator KPI kita sebagai seorang mukmin ialah rukun iman, perkara yang berkaitan dengan iman. Kena jaga. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa zayyina bil akhlaqi bil hilmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله لكم ولنا بارك الله لكم ولنا الله بارك لهما الله أدم حبهما الله صل وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say بارك الله لكم